Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan live kita dengan live kita pagi ni, kita mulakan dengan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tajuk pagi ini saya nak membincangkan tentang rawatan santau secara online. Dan semalam saya ada post satu persoalan, bolehkah menjalankan rawatan santau secara online. Okey, mari kita bahaskan, kita bincang supaya semua orang memahami macam mana konsep rawatan yang terbaik. Dan bukanlah saya kata rawatan yang betul, tetapi rawatan yang terbaik. Macam mana kita nak memahami rawatan yang berkaitan dengan santau yang baik. Kan kadang-kadang kita nak ambil mudah dalam satu-satu perkara, menyebabkan tak ada hasil pun. Kan, okey. Bolehkah kita buat rawatan sihir secara online? Okey, jawapan dia tak boleh. Paling mudah sekali saya nak jawab, tak boleh. Kenapa tak boleh? Okey, disebabkan dia seumpama macam kita sakit, kita perlu pergi ke hospital, perlu dapatkan rawatan di hospital. Itu basic dia. Kalau kita demam, kita mesti pergi hospital, dan kita mesti dapatkan ubat-ubat di hospital, dan kita jalankan proses rawatan di hospital. Jadi itulah sebenarnya proses rawatan yang betul, yang terbaik. Jadi sama juga rawatan-rawatan yang melibatkan sihir ni, kita jangan ambil mudah. Kita ada media sosial, kita jadikan media sosial ni sebagai medium. Kita kata kita boleh buat rawatan secara online, kita boleh buat rawatan santau jarak jauh. Kan, semua ni saya takut dia adalah tipu muslihat saja. Kenapa saya kata tipu muslihat? Banyak yang saya jumpa, sama juga macam semalam, seorang pakcik yang dia dah berhubung dengan saya melalui WhatsApp hampir 2 tahun lebih. Kan, dia menceritakan tentang sakit dia, dan saya adalah orang yang pernah mengalami santau. Saya pernah kena santau. Kalau orang nak sembang tentang santau, saya boleh sembang, saya boleh cerita detail, sebab saya pernah alami sendiri sakit tu. Kan, saya alami cepat lupa di bahagian kepala ni. Saya cepat lupa, pendengaran kurang dengar, mata silau, pernafasan ni dia terganggu, hidung tersumbat, bau kita tak dapat bau, kita tak dapat kesan bau dengan lebih sempurna, dengan lebih baik. Mulut berbau, berbau hanyir, berbau busuk lah orang kata. Lepas tu gigi, gusi berdarah, atau gusi kita ni tak kuat. Kalau kita bergigi mesti akan berdarah, kerak berdarah. Itu di bahagian kepala. Dan sakit santau ni dia akan kita alami seluruh badan. Tetapi macam saya alami lebih kurang 16 tanda sepanjang 13 tahun saya terkena santau. Saya kena santau kali pertama tu 13 tahun saya tanggung. Dan hasil daripada sakit tu, saya pergi hospital pun, hospital kata saya sihat, tak ada masalah. Dia orang kata darah saya cantik, apa semua elok, buat check up pun, x-ray semua tak nampak apa-apa. Sedangkan bila saya buat rawatan dengan orang sufi dulu, kan, kita boleh nampak santau yang keluar tu ada jarum, sedangkan x-ray tak nampak pun. Kan, x-ray dia tak boleh tunjuk benda-benda mistik yang terhalang, yang duduk dalam badan kita, tak boleh. Jadi sebab itulah saya berkeyakinan, kan, saya nak kata saya pernah alami santau, pernah sakit terkena santau, dan saya yakin rawatan secara online, rawat sihir ni adalah tidak benar. Bagi saya tak kuat. Bukan tak kira orang marah pula, kan. Maksudnya dia bukanlah rawatan yang sebaiknya. Hakikat rawatan adalah kita pergi ke hospital buat treatment. Jadi sama juga rawatan dekat sini adalah kita datang ke pusat rawatan, kita scan, dan kalau betul lah confirm dia kena santau sihir, kita kena buat treatment kali pertama di hospital, di pusat rawatan, dan kemudian barulah balik. Sama je proses dia dengan hospital, sama je proses rawatan. Berbanding kita scan secara online, minta orang tu scan kita secara online, tapi hakikatnya pelbagai pendapat. Macam saya cerita tadi, pakcik tu dia mesej saya selama 2 tahun, kan. Dia tak main pun. Saya tak boleh menyalahkan dia. Dia tak boleh nak main, saya
tak kata apa-apa, tak apa. Tetapi hakikatnya dia kata dia dah mencuba pelbagai kaedah rawatan yang secara jarak jauh lah, secara online lah. Tapi dia kata macam-macam jawapan dia dapat. Ada yang kata santau lah, ada yang kata sihir, ada yang kata mainan orang. Kenapa nak keluarkan istilah mainan orang? Kan? Secara online. Lepas tu dia dah bayar secara online untuk dapatkan rawatan. Dan ada juga yang memberi perkhidmatan secara percuma atau online. Dan ada juga yang tak apa, kita buat dulu rawatan, kita ambil dulu proses-proses. Okey, dah habis dah 3 proses baru dia beritahu harga. Ada yang sakit yang lain cerita saya, lepas habis proses 3 kali rawatan kena bayar 700 kan. Mau tak mau kena bayar lah kan, sebab dah ditetapkan nilai kan. Awal-awal dia kata tak apa, buat dulu rawatan. Jadi menyebabkan apa, duit dah bayar, proses rawatan pun dah buat, tapi hasil dia tak ada apa-apa. Sebab tu treatment yang sebetulnya berkaitan dengan sihir ataupun santau perlulah datang ke pusat rawatan kan. Sebab tu kaedah pusat rawatan Sufi, kita tidak pernah menekankan tentang rawatan kita boleh buat secara online, secara jarak jauh, tak boleh. Sebab apa? Hakikatnya kita kena, pesakit tu kena datang ke pusat rawatan. Sama seperti mana kita sakit, kita pergi ke hospital, kita perlu jumpa doktor, kita jumpa perawat dan kita lalui proses scan, kita check dulu dan kita berbincang lah tanda-tanda sakit, apa yang kita alami, berapa lama, dan kita boleh faham sakit dia dan dia faham keadaan kita, dan kita sediakan bahan-bahan rawatan yang fizikal yang kita boleh nampak. Dan kita contoh salah satu minyak zaitun di Aura Sufi, kita tahu dalam sunnah kata minyak zaitun adalah minyak yang terbaik kan, diamalkan oleh sunnah, diamalkan oleh orang-orang Arab. Jadi minyak zaitun tu dah kita tahu dah, memang dia ada kelebihan. Dan kita tahu apa Rasulullah SAW mengamalkan garam letak bawah lidah. Jadi kita tahu garam yang terbaik ketika ini, di zaman ini adalah garam bukit. Sebab tu kita ketengahkan garam bukit kan, dan dia halus lah. Kalau kita bagi garam kasar, jenuh lah nak masuk dalam mulut, banyak mana kita nak makan kan. Itu konsep dia. Kalau kita guna garam bukit yang tak diproses, kita takut dia ada bakteria lah, kita takut dia ada kuman. Jadi sebab tu kita tengok barang-barang rawatan yang terbaik, dan kita wujudkan fizikal bahan-bahan treatment. Maksudnya madu, kita tahu madu dia boleh memanaskan badan, dan kita campurkan dengan doa-doa untuk mempermatikan segala sihir. Itulah konsep rawatan Aura Sufi. Okey, waalaikumsalam. Cik Diana. Okey. Jadi sebab tu kita, bagi saya tidak mensyorkan pesakit kita buat rawatan secara online. Sebab apa? Rawatan secara online ni tidak dapat dipastikan sejauh mana proses rawatan yang dibuat. Salah satu kaedah yang ditekankan oleh guru kami di Aura Sufi kan, kalau kita buat solat hajat atas nama pesakit kan, kita tidak dibenarkan untuk minta duit. Itu guru kami tekankan, jangan ambil duit atas alasan kita buat solat hajat, bayar sekian-sekian kita buat solat hajat kan. Kalau kita buat solat hajat betul-betul, guru kami kata tak apalah kalau buat, tapi kebanyakan sejauh mana kita ada kemampuan untuk buat solat hajat kan. Kita takut, kita janji kita buat solat hajat, kita tak buat solat hajat, menyebabkan kita ambil duit tu, kita guna duit tu, halal haram di manakah? Itu cerita dia, kaedah rawatan. Sebab tu kalau kita di Aura Sufi, kalau kata kita kata okey tak apa, nanti kita buat doa kan, kita buat solat, jadi kita tak letakkan cas dari segi itu. Disebabkan apa? Pakar-pakar duit dan perkhidmatan yang disediakan perlulah selaras. Sebab tu rawatan secara online kita kena memahami. Okey, kita perlu memahami kalau kata kita buat rawatan secara online, kita boleh pasti tak dia buat rawatan sebetulnya? Betul tak dia buat rawatan sebetulnya? Kan? Ataupun dia kata dia buat rawatan, dia janji buat rawatan, tapi kita tak tahu hakikat dia. Sedangkan di pusat rawatan Aura Sufi, pesakit datang berdepan dengan kita scan, kita cerita dari sudut pengalaman. Saya bukan jenis orang yang orang mai cuba baca saya tak boleh, sebab saya sama seperti orang biasa, tetapi saya ada pengalaman terkena santau kan. Jadi saya pernah alami sakit dan saya boleh memahami sakit orang tu
kan. Kalau saya pernah alami 16 atau 18 tanda santau, saya boleh share dengan orang yang pernah terkena santau, kan. Antara salah satu tanda gastrik itu pun salah satu, tetapi kena check lah. Kalau tak jaga makan pun tak tentu halau, makan cabai lah, makan makanan pedas, lepas tu makan tak terurus. Jadi jangan nak kata orang buat sihir pula disebabkan oleh pemakanan kita yang tak betul. Jadi kita kena tengok, kita kena nilai. Sebab tu kita kena berdepan. Lepas kita berdepan, kita akan jalankan proses rawatan. Kita akan buat proses tarik pisau, kan. Orang kadang orang tengok simple je konsep kaedah tarik pisau di arus sufi, iaitu tarik nafas, lepas. Tetapi ramai orang di zaman sekarang ni yang memahami konsep rawatan tarik nafas ni adalah rawatan yang salah satu treatment yang membuang energi yang negatif daripada badan, kan. Ramai orang yang dah menghujahkan tentang tu. Sedangkan kaedah tarik nafas ni telah dilakukan di arus sufi selama rawatan dibuat. Maksud dia apa? Kami dah beroperasi 24 tahun. Maksud dia dah 24 tahun lah kami gunakan konsep tarik nafas ni. Dah lama dah. Sedangkan proses nafas tu baru diceritakan dalam 5 tahun yang kebelakangan ini. Baru cerita je. Sedangkan konsep tu kami dah guna lama, kan. Jadi macam mana orang nak faham konsep tu? Kena kaji lah. Tapi kami jalan, dan alhamdulillah selama kami buat rawatan nampak feedback yang positif. Dan janganlah berharapkan sekali buat rawatan terus pulih. Tak boleh. Okey, ya Cik Dana. Okey, kalau tidur malam rasa gelisah dan mimpi pelik-pelik. Okey, ini antara tanda-tanda orang kata tanda-tanda awal. Tetapi saya tidak boleh kata ini permulaan, saya tak boleh kata gangguan. Kena check balik adakah cik segelisah ni sebabkan berfikir masalah ke. Tetapi kalau mimpi pelik-pelik ni melibatkan binatang buas, binatang berbisa, anjing, babi, tempat-tempat kotor, ini adalah konsep dari sisi konsep rawatan arus sufi, ini adalah tanda-tanda gangguan. Kalau kita gelisah ni mungkin disebabkan kita terlalu banyak berfikir. Ada pasien-pasien kita yang main kita scan, kan, orang kata dia ada gangguan, tapi dia main kat kita kata dia tak ada gangguan. Jadi kenapa kami nak ketengahkan rawatan apa? Melainkan kami bagi kaunseling, kami bagi treatment yang sesuai untuk masalah yang dia hadapi, bukan gangguan. Setengah-setengah tu dia terlalu berfikir, dia fikir bila dia nak sihat, dia punya kesihatan dia tu bila dia nak pulih, atau dia ni sakit disebabkan keluarga, fikir anak, fikir suami, fikir isteri, fikir. Dia terlalu banyak berfikir menyebabkan dia jadi gelisah, tak boleh tidur, dia tak tenang. Itu sebab banyak berfikir. Tetapi memang kalau kata kita ni, kalau kata Cik Diana ni memang tak fikir apa, memang seorang yang cool, tenang, tak ada masalah. Tetapi wujud gelisah, rasa macam teringat ke orang ke, rasa duduk tak tenteram, rasa macam orang melihat kita, kan? Dan mimpi-mimpi yang pelik, mimpi gangguan, mimpi hantu, nampak? Itu adalah bentuk-bentuk gangguan yang dialami lah. Jadi bentuk-bentuk ni secara umumnya kita bercakap secara online macam ni, kemungkinan ini adalah tanda-tanda gangguan yang biasa kita jumpa di pusat rawatan. Tetapi untuk memastikan, kena datang. Sebab apa? Bila datang ke pusat rawatan, kita boleh ketengahkan, kita boleh kategorikan sama ada itu adalah gangguan biasa, orang panggil jin bodoh. Maksudnya mungkin lah, orang kata kita pindah masuk rumah, kemungkinan rumah tu pernah ditinggalkan, ataupun ada rumah tu orang bunuh diri, ataupun rumah tu orang pernah buat pemujaan. Jadi bila kita masuk rumah tu, gangguan yang ada dalam tu mengganggu kita, itu dipanggil jin bodoh, jin yang ada dekat tempat tu, kan? Bila datang kat sini, mungkin kita boleh kategorikan, oh ini adalah jin sihir. Mungkin orang buat, orang suka kat kita ke, mungkin orang suka kat Cik Diana ke, kan? Jadi orang buat seru supaya teringat dekat dia, menyebabkan kita duduk tak tenang, orang kata tak terah. Okey, itu bentuk-bentuk dia. Ataupun yang ketiga adalah jenis jin saka, jin zalim ni. Keturunan kita ada, kita memang tak percaya pun, kita buat tak tahu lah. Tapi tiba-tiba benda tu turun dekat kita. Sebab tu pentingnya datang di pusat rawatan untuk memastikan kategori yang tiga ni. Okey, Assalamualaikum, saya pernah bermimpi ular hitam 2 hari betul-betul. Okey, Safia Sulaiman lah. Okey, terima kasih puan. Okey, kalau mimpi ular betul-betul 2 hari. Okey, kemudian tengok ada tak tindak balas yang lain. Kita tidak terkejut, tu kita tidak susah, lepas tu dia macam kita jadi tak tenang, rasa malas dan berat. Itu adalah bentuk-bentuk gangguan. Tetapi dia ada 3 kategori yang saya sebut tadi: jin bodoh, jin zalim ataupun jin
sihir. Kan jin zalim ni maksudnya saka lah. Kadang-kadang mungkin lah macam saya pergi hiking, pergi naik gunung. Saya balik pada gunung tu, bila saya mai ke pusat rawatan, guru saya akan kata, bawa mai pula. Macam tu dia tegur. Mungkin lah orang kata gangguan yang ada kat bukit tu dia ikut kita. Saya pergi ke Indonesia, saya pergi kita pergi office. Masa dulu saya bekerja, sebelum saya duduk pusat rawatan ni saya bekerja. Jadi kita pergi family trip lah, kita pergi yang office punya trip. Jadi kita pergi ke tempat-tempat yang lawatan dekat Indonesia. Bila kita balik ke sini, so kita guru saya scan, tengok ada gangguan. Tapi saya boleh rasa dah, sebab kita duduk dalam bidang perubatan ni, kita dapat rasa dah. Rasa dia macam rasa malas. Lepas tu tengah semayang tu boleh hilang, boleh rasa macam kita tengah tidur dalam semayang tu. Lepas bagi salam, segak balik kan. Dan bila kita nak buat malam ni, dia rasa malas. Tapi nak buat benda-benda yang nak enjoy ni, kita rasa happy, okey saja. Jadi kalau kata mimpi ulat hitam yang patuk kita, ulat tedung ke patuk kita, belik kita ke, dia mengganggu kita, ulat hitam ni sebenarnya bentuk-bentuk gangguan jin. Untuk orang-orang jauh, jangan risaulah. Yang mana yang dah ada minyak putih, boleh buat celak atas kening, pergelangan tangan, pergelangan kaki. Minyak putih ni bancuh dalam 2 tudung merah ni ke dalam botol spray lah. Ni botol spray aura untuk diri terus. Tapi kalau botol ni kosong, boleh bawa masuk minyak ke dalam ni, masuk dengan ayat, baca Fatihah sekali, selawat sekali, spray tempat tidur kita, spray rumah kita. Jangan lupa azan dan iqamat. Cuba buat kaedah tu. Kaedah tu dia akan boleh membantu kita merawat rumah kita, anak-anak, keluarga kita. Itu kaedah kita. Dan kalau orang tanya kita apakah kaedah rawatan kita secara online, adalah menggunakan barang-barang kita yang dah dibaca doa, kita bagi dia orang guna dan tengok ada tak perubahan. Tapi kita tidak menengahkan, kita tak boleh kata yang kita mampu buat rawatan secara online untuk sihir santau. Sebab apa? Proses dia adalah rumit. Macam mana kita buat operate, macam itulah dekat hospital perlu pergi hospital, kena ada proses rawatan di hospital. Macam itulah rawatan di pusat rawatan, kena datang ke sini dan menerima rawatan. Okey, apa khabar? Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Syam. Alhamdulillah sihat. Okey, Cik Diana cerita tadi tu. Okey, perlu ke buat rawatan? Bagi saya tak salah kalau datang ke pusat rawatan untuk scan. Sebab scan kita memang kita tak pernah cas, kan? Datang scan, nak kenal pasti sakit jenis apa. Kalau nak buat, kita teruskan proses rawatan. Kalau tak nak buat, boleh, tak ada masalah, boleh balik dan buat keputusan yang seterusnya, kan? Dan ada juga yang dia orang datang tanya, dia orang just nak tahu saja, nak membezakan pendapat. Dia orang pergi ke tempat-tempat yang lain dulu buat rawatan, tapi nampak tak berusaha, mereka akan datang balik. Itu kebiasaan yang saya jumpa. Rutin yang biasa saya jumpa, pesakit yang sedia ada, dia orang akan pergi dulu tempat-tempat yang terdekat dengan dia orang. Tak salah, tetapi disebabkan kita jauh dengan dia orang. Jadi, tapi bila dia orang nampak tak ada kesan, dia orang datang. Cumanya, kalau kategori santau dengan sihir ni, tolonglah jangan terlalu lambat. So apa? Kalau kena busung, rosak hati, kami tak boleh nak pulih hati. Hati rosak, fizikal hati rosak, perut kembung, rosak, kami tak boleh buat apa, kebiasaan mati. Itu je. Kalau kata rosak buah pinggang, kami tak boleh nak berubat dah buah pinggang, kan? Sebab dah rosak. Tapi lebih baik buat rawatan lebih awal supaya kesihatan kita tu selamat lebih awal. Sebab tu santau sihir janganlah main-main. Kalau sayang keluarga, sayang isteri, sayang anak-anak, sayang diri, tolong datang, kan? Kalau kita sakit, kalau kita suami, kita kena fikir macam mana isteri kita, bagaimana anak-anak kita. Kalau kita isteri, kita kena fikir macam mana keadaan suami kita, anak-anak kita. Kalau tak ada kita, tu kita sakit, kan? Jangan kita ambil ringan, kita kena fokus dan tolong buat rawatan. Okey, Waalaikumsalam Puan Rahayati. Okey, berulang-ulang. Okey, kenapa kaedah kami kena sekurang-kurangnya 3 kali? Kenapa 3 kali? Pertama, datang scan. Lepas tu kita sediakan barang rawatan. Dalam masa 2 minggu, kami buat rawatan susulan. Kita akan kaedah kita secara jauh juga. Tapi kena datang. Untuk kali pertama, kali 2, ketiga, kita akan untuk tarik pisau. Dan seterusnya kita akan tengok proses follow up kesihatan macam mana. Macam kita pergi hospital, kali pertama kita pergi buat treatment, dia mesti ada appointment 3 bulan. Kan, kita akan buat appointment dengan doktor balik, tengok balik macam mana keadaan kesihatan kita. Tapi kami di Aerosufi kami letak 2 minggu. Sebab apa? Itu yang pengalaman kita berubat, dalam 2 minggu dah ada nampak perubahan. Kemudian untuk kali kedua kita nak tengok
kesihatan yang susulan macam mana, ada perubahan ke, tak ada perubahan ke, pesakit jaga makan ke. Tapi kalau kita biar dia lama, mungkin kita akan dah macam malas nak jaga makan, rasa macam tak puas dah kot, sedangkan badan kita masih dalam proses nak rawat kan. Kalau kita orang kata orang salin, dia mesti pantang 40 hari. Tapi bukanlah kata lepas 40 hari terus boleh makan semua. Tak, dia kena makan pelan-pelan. Jadi sama juga persyaratan kat sini, perlu datang untuk susulan, untuk cek balik badan. Kalau kata kali kedua mai anda nampak sihat, kali ketiga kita panggil putih ubat lah. Tapi kalau badan dia tu masih tak sihat-sihat, kita perlukan rawatan kali keempat, kali kelima. Dia bergantung pada orang. Ada yang datang 2 kali dah sihat, alhamdulillah. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 6 bulan. Dan kenapa jadi proses tu? Pertama, kadang-kadang orang ulang balik. Kedua, dia punya gangguan tu wujud dalam keluarga dia, dalam rumah dia sendiri kan. Mungkin ada amalan-amalan yang tak kena dalam rumah tu, menyebabkan dia berubat, benda baru masuk balik kan. Dan yang ketiga, kemungkinan dah mai buat rawatan, balik tak jaga kesihatan, tak jaga makan, tak pantang. Jadi menyebabkan proses rawatan tu makan masa, lambat balik. Okey, tapi itulah pentingnya kena datang. Lama dah tak okey, sebab tu keluarga saya, mak ayah saya sendiri berubat. Keluarga kami berubat. Daripada saya sekolah rendah tu berubat kakak, berubat adik, abang. Abang saya okey. Macam saya pun dalam family, bila kita pergi berubat dengan orang dulu, semua kata saya sihat. Jadi bila semua kata saya sihat, saya pun berpendapat kata saya sihat lah. Saya tak perlu dirawat. Okey. Tapi bila saya mai dekat pusat rawatan ni, bila ustazah dia scan saya, guru saya scan, saya kata, oh kamu ni ada racun. Dia tak kata sebut santau, dia kata kamu ni ada racun. Okey, kamu ikut proses rawatan. Saya ikut. Sedangkan saya pun fikir agak, kenapa aku nak buat benda ni? Tapi tak apalah, mak aku buat, family aku buat, aku pun buat. Macam itulah saya buat proses rawatan yang had ditetapkan. Ikut, suruh pantang, ikut. Lepas tu disuruh datang kali kedua, datang lah kali kedua. Tapi dalam 2-3 kali saya dah nampak apa progres kesihatan. Sama juga perubatan-perubatan yang lain hak keluarga saya buat. Kita pergi kali pertama, nanti kita pergi kali kedua, kita pergi kali ketiga, kita pergi kali keempat. Kita tengok proses dia. Ada proses yang kita nampak, ni tak kena dah. Kita tengok, oh dia pakai lilin, kita rasa macam tak berkenan dengan hati, kita tinggal. Ada yang kali pertama minta 150, kali kedua dia kata apa, oh nak buang dalam rumah ni dia minta 500. Mula dah naik sampai 1000. Dia menyebabkan kekangan kewangan. Kita rasa kita dah tak boleh nak ikut kaedah dah, kita tinggal ya. Tapi bila saya datang kat pusat rawatan Arus Sufi ni, masa dulu keluarga saya main berubat, kaedah dulu kita kena cari sendiri bahan-bahan rawatan. Mandi herba ni mengambil masa lebih kurang mak saya kali pertama dia seminggu. Bila dah biasa, dah tahu dah tempat mana nak cari barang, mandi herba tu tinggal 3 hari. Lepas tu dah lama saya ni anak yang terakhir dirawat di Arus Sufi ni, hanya 2 hari saja pergi cari-cari sedia barang kan, buat rawatan. Dan kita ambil lah ayat-ayat, macam kita guna ayat Zam-Zam kat sini, ayat Syifa, ayat penawar minyak putih. Kita ambil bahan-bahan ni, kos yang sekarang ni kita estimate ada yang 70 bergantung rawatan, ada yang 140. Bayar, kita buat treatment, kali kedua kita susulan. Tak perlu dah nak ulang mana bahan yang dah ada, kita ambil je bahan yang perlu saja. Contohnya kita guna minyak putih ni habis 2 minggu. Tapi minyak putih perlu kita guna, tambahlah minyak putih. Tapi kalau ada lagi tak perlu ambil. Tapi kita kena gunalah sebaik-baik mungkin. Jangan pula duk sayang, duk pakai sikit-sikit sampai setahun pun simpan. Macam mana kita nak sihat kan? Itu kita kena guna betul-betul. Jadi kita ulang, dan alhamdulillah saya dah nampak dah perubahan kesihatan saya dalam masa 3 kali rawatan. 2 kali rawatan dah sebenarnya dah nampak dah. Cuma ustazah pernah pesan kat saya dulu, lah buat rawatan ni badan kita perlu masa untuk sihat. Jadi saya kena jaga makan lah, jaga masa dululah. Kita jaga, alhamdulillah sampai sekarang kita sihat lah. Saya kata saya sihat kan. Tapi hakikat dia kita kena faham, sakit santau, sakit apa pun, dia luka tetap tinggal parut, dan badan kita tetap tinggal parut. Jadi untuk Puan Rahayati, saya tak tahu Puan pernah datang kat pusat rawatan atau Puan hanya menggunakan rawatan secara online. Barang rawatan online ni dia hanya membantu je mengurangkan sakit, tapi untuk pemati sihir tidak kan. Tapi dia bantu berbanding macam minyak ni, baru sekarang ni kita buat promosi baru RM10. Kalau biasa 30, bulan depan kita akan harga balik lah, harga 30 online. Daripada beli minyak ni, daripada duk beli minyak ni 30, orang kata murah, berapa nak pergi buang duit yang pergi berubat. Tak kira orang kata hantu ada 2 ekor, hantu 3 ekor, lepas tu seekor kena bayar 100 setengah, 3 ekor dah 600. Jadi
RM30 baru dengan RM600, mana untung? Mana berbaloi? Mana berbaloi? Kan? Minyak zaitun ni. Minyak zaitun kita dah buat doa dah. Kan buat rawatan. Baru harga RM5 promosi. Kan? Membantu merawat santau yang menyebabkan kita gastrik. Boleh bantu. Boleh kurang. Tapi dia tak boleh hilang. Kena mic kat sini. Kita kena buat pemati bang kat pusat rawatan. Jadi boleh guna untuk kulit, boleh muka kat muka. Anak bawah 2 tahun boleh buat celak untuk gangguan. Banyak fungsi. RM5 dengan nilai kegunaan dia, manfaat dia terlalu besar. Sebab tu sihir tidak boleh dirawat secara online. Itu hakikat. Saya dah duduk dekat sini. Kalau orang kata dia boleh berubat secara online, silakan teruskan kaedah rawatan tu sampai satu tahap, insya-Allah. Kalau tak ada pilihan, dia akan datang dekat sini. Itu saya. Untuk Puan Hayati, kalau Puan tak bisa datang, saya syorkan Puan datang lah. Walaupun Puan duduk jauh, Puan datang lah sekurang-kurangnya 2 kali. Dan Puan kena check balik selama Puan buat rawatan, apakah punca penyebab Puan sakit. Kalau Puan tahu punca tu, Puan kena elak daripada punca tu. Kan? Punca yang menyebab. Kalau dah tahu kata bahaya depan mata, jangan nak pergi ambil pula bahaya tu main masuk kat kita. Kan? Kalau dia melibatkan orang terdekat, kita cuba hindar jauh pada dia. Tapi kena buat rawatan. Itu yang penting. Jadi untuk pagi ni, live kali ni, saya kena berhenti dulu sebab kita dah ada pasien-pasien kita yang tengah menunggu. Mudah-mudahan video ni bermanfaat. Saya boleh katakan rawatan santau secara online tidak berkesan, tetapi perlu datang ke pusat rawatan. Dan kita belum tentu proses rawatan tu dibuat dengan betul. Dan kalaulah kita cuba bayangkan, kalau kita bayar duit untuk buat solat hajat, contohlah sehari tu ada 100 orang pesakit solat hajat, mampu tak perawat tu nak buat solat hajat untuk 100 orang untuk hari tu? Sedangkan dia collect ni, satu solat hajat contohlah 200 ataupun 100 atau RM20. Untuk 100 orang, kat situ ada berapa ribu lah. Tapi 100 orang, mampukah perawat itu menjalankan solat hajat, melakukan solat hajat untuk 100 orang yang dia claim duit untuk bayar tu? Jadi kita takut pendapatan tu menjadi syubhah lah, ada gangguan. Sebab tu dulu kaedah tu saya pernah ketengahkan. Boleh tak kalau kita buat macam ni? Guru saya kata tak boleh. Guru saya. Sebab tu Arus Sufi menekankan kaedah yang orang kata yang mana kita boleh buat, kita buat. Yang mana tak boleh, nampak salah, guru saya akan tolak. Dia akan bagi nasihat pada kita, jangan buat. Kan? Saya pernah syorkan, boleh tak kita buat solat hajat, kita buat cah. Satu guru saya tanya, kamu mampu buat tak? Mampu buat. Kalau 20 orang, kamu mampu buat tak 20 kali solat? Kita tahu kita tak mampu, kita orang biasa. Jadi guru saya kata jangan cas. Melainkan kalau kita solat, kita buat doa, minta dia sihat secara umum, dah memadai. Kan? Itu sebab tu kita kat sini maskan percuma, kita hanya cas atas bahan-bahan rawatan sahaja. Proses rawatan, treatment hak kita buat, tak ada apa cas pun langsung. Tak ada cas langsung. Jadi bagi saya, nilailah sendiri kaedah-kaedah perubatan. Dan banyaklah feedback. Boleh tengok dalam page kita Arus Sufi ni, macam-macam feedback. Rawatan anak lambat bercakap, anak menangis pagi, siang, lepas tu tak mau pergi sekolah, anak takut duduk sorang-sorang, semangat, badi, orang mati, accident, macam-macam kita dah berubat. Dan Alhamdulillah ada perubahan. Kan? Dan satu je benda-benda yang kita tak boleh ubah, sakit-sakit yang melibatkan organ dalaman. Kecil manis, kena jaga makan. Kalau main berubat, nak sihat, tidak mungkin. Kan? Motor lama, dia tetap akan ada kekurangan. Sama juga, kalau main lumpuh nak bagi buat berjalan balik, tak boleh. Tapi proses rawatan untuk lumpuh sini adalah mengurangkan daripada badan dia lagi teruk, lagi cepat orang kata jadi kudil, lagi kulit tu jadi teruk. Jadi kita proses bagi badan dia ringan, rasa dia sihat. Orang kata lambat. Alhamdulillah, ayah saya cerita pengalaman ayah saya, dia hampir-hampir nak kena stroke, hampir-hampir. Dia 3 kali jatuh dalam bilik ayak. Tapi kita bawa dia main kat pusat rawatan, buat mandi herba selama 2 bulan, buat 2 minggu, kemudian ulang balik mandi, lepas tu terus lagi ulang. Kan? Proses tu jaga makan dan Alhamdulillah dia masih berjalan seperti biasa. Kan? Kalau kata kita tak ambil pendekatan main buat rawatan, tak buat mandi herba, tak jaga pemulihan makanan dia, kemungkinan dia dah terlantar atas katil. Jadi siapa yang susah?
mak kita lah, mak saya yang nak kena jaga. Lepas tu kami adik-beradik, tapi kita syukur sangat kita dah ambil tindakan yang awal, kita buat rawatan yang awal dan kita jaga penjagaan, dan alhamdulillah dah setahun dekat 2 tahun dah ayah saya nampak sihat. Walaupun dia tak boleh bawa kereta, tapi tak apalah, anak-anak boleh bawa. Tetapi yang penting mandi, dia boleh mandi sendiri, pergi bilik ayak dia boleh pergi bilik ayak sendiri, boleh makan sendiri, dan boleh boleh minta nak beli apa-apa pun pada kita, dan kita catulah, kita jaga apa yang dia boleh makan, kita bagi dia makan, apa yang tak boleh makan kita kawal. Jadi orang kata apa, kita elak daripada benda yang besar dengan cara kita buat lebih awal. Kalau saya biar ayah saya tu, tak apalah, dia makan ke apa ke, ikut kaedah dia ke, kita tak concern pada dia, mungkin dah ada lebih kesan yang lebih buruk, lagi teruk. Maksud dia mungkin kita nak kena urus dia, mandi dia, kita nak kena angkat dia. Tapi disebabkan pendekatan kita main buat rawatan, kami sendiri di Aurus Sufi, kami perawat pesakit yang duduk sini, tim-tim kami tetap menjalankan rawatan untuk diri kami. Orang kata kena jaga, kita proses rawat diri kita kena buat. Itu saja untuk live kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Percayalah, saya duduk dengan Aurus Sufi 10 tahun, saya memahami selok-belok perubatan. Tak banyak, tetapi saya boleh nasihatkan. Kalau orang kata boleh buat rawatan secara online, boleh cuba, tapi saya boleh kata tak berkesan. Itu saja. Kena datang, kena buat rawatan, dan belum tentu pergi ke pusat rawatan tu boleh sembuh juga. Sama juga kat ni, apa pun kita serah pada Allah, dan yang penting kita kena berusaha. Jangan putus asa. Kena buat kena usaha juga. Okey, jadi sama juga, apa pun sakit kena cuba. Kalau kita dah tahu pusat rawatan Aurus Sufi ada, cubalah datang. Tak salah cuba datang. Cuba ikut proses rawatan Aurus Sufi. InsyaAllah, mudah-mudahan InsyaAllah lah akan ada perubahan. Dan keluarga saya pun banyak dah sihat, alhamdulillah. Itu saja. Kalau kata nanti sihir perniagaan, mungkin saya akan cerita pengalaman kakak saya dalam berniaga, dan dia buat rawatan dekat Aurus Sufi juga. Dan saya bersyukur ada Aurus Sufi, orang kata ada tempat rujukan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan sihir. Saya syukur adanya pusat rawatan Aurus Sufi ni. Sebab kita dah berubat banyak tempat, tapi bila kita dah ada satu tempat yang kita boleh rujuk dan boleh bantu untuk buang, untuk rawat, buat apa saya nak tinggal. Dan tugas saya nak buat live, nak bercakap dengan orang semua ni adalah nak bagi tahu wujudnya Aurus Sufi. Datanglah, mencuba, tak salah mencuba. Tapi kalau rasa tak berkesan, tak kena jiwa, boleh pilih ke pusat rawatan yang lain, tak ada masalah. Tapi insyaAllah mana pesakit yang datang berpuas hati dengan rawatan yang ada kat sini. Dan saya boleh katakan, kalau 10 orang datang, insyaAllah bukan kuasa saya, kuasa Allah, 8 orang akan sembuh. 2 orang ni kemungkinan dia ada something error sikit, ataupun dia lambat sikit masa, kan. Kadang mungkin dia tak boleh, banyak faktor lah. Mungkin orang kata kita dah usaha, tapi Allah tak izin. Tetapi kalau kaedah kita, kalau ada gangguan, kita dah buang dah. Kemungkinan yang hak 2 ni biasanya lah faktor pemakanan dan penjagaan kesihatan diri lah. Itu sahaja. Okey, jadi terima kasih untuk semua, dan saya minta maaf jika salah tutur bicara saya. Mudah-mudahan live ini bermanfaat untuk semua. Boleh datang, boleh WhatsApp saya tu, yang pin number tu adalah number saya. Boleh bercakap terus dengan saya, tak ada masalah. Boleh bertanya apa-apa soalan, kalau saya mampu bantu, saya bantu. Dari itu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih untuk semua.